Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pelajar. Okey, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk topik 6.4 dalam bab 6 iaitu isi padu. Okey, kalau sebelum ni kamu sudah belajar mengenai luas permukaan. Okey, so hari ini mengenai isi padu pula. Okey, apa itu isi padu? Isi padu ni maksud dia jika kalau luas permukaan dia cuma bentuk dua dimensi, okey. Tapi isi padu ni dia melibatkan bentuk tiga dimensi, okey. Bentuk tiga dimensi. Kalau luas contoh segi empat kan. Luas bagi segi empat adalah panjang, darab, lebar. Tetapi kalau dia ada tinggi, segi empat tu ada tinggi, okey, dia jadi bentuk tiga dimensi sudahlah. Dia jadi kuboid ataupun kubus kan. Dia ada ruang di dalam. Kalau ada tinggi saja maksudnya mesti ada ruang di dalam kotak. Okey? Jadi kalau ada ruang means ada isi padu. So macam mana kamu mengira isi padu? Okey. Untuk prisma, isi padu prisma adalah luas keratan rentas didarabkan dengan tinggi. Luas keratan rentas. Yang ini yang berwarna kuning ni, A ni adalah luas bagi keratan rentas. Ini adalah keratan rentas. Okay? Keratan rentas ni maksud dia bentuk dia punya tapak. Okay? Yang inilah bentuk dia segitiga. So keratan rentas dia pun segitiga. Yang ini semua ni lah. Sebab kalau kamu lukis di tengah dia pun, di tengah dia macam di sini kan. Bentuk dia adalah bentuk seperti dia punya tapak. Okey. Begitu. Cuba lukisan tak cantik. Okey, bentuk dia seperti tapak. Okey, itulah maksud dia keratan rentas. Yang ini pun kalau di tengah-tengah sama juga bentuk segi tiga. Okey. So, isi padu prisma luas keratan rentas didarabkan dengan tinggi. Dan keratan rentas dia, luas dia bergantung kepada bentuk lah. Kalau segitiga, kena cari luas segitiga. Kalau trapezium, kena cari luas trapezium. Kalau sekiranya keratan rentas dia segi empat, jadi kena cari luas segi empat. Okey, contoh. Hitung isi padu bagi bentuk berikut. Okay, ini adalah prisma. Dan dia punya keratan rentas adalah bentuk segi tiga. Okey, jadi isi padu bagi prisma adalah luas keratan rentas didarabkan dengan tinggi. Okey, luas keratan rentas A didarabkan dengan tinggi. Jadi yang keratan rentas dia adalah segi tiga. Luas segi tiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi oleh sebab itu di sini dia punya luas 1/2 darab 5 darab 12. 5 ni tapak, 12 tu tinggi. Tinggi bagi segitiga. Okey. Kemudian, itu A lah, luas keratan rentas. Kemudian tinggi bagi bentuk ni adalah, yang inilah. Ini adalah dia punya tinggi. Tinggi bagi bentuk prisma. So, darab 16. Okey, so tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey. Okey, yang paling penting, kalau mau cari isi padu ni, mesti luas keratan rentas didarab dengan tinggi. Okey, ingat itu saja. Isi padu bagi prisma, luas keratan rentas ataupun luas tapak, darab dengan tinggi. Okey, macam ni, bentuk keratan rentas dia adalah bentuk trapezium. Okey. Kalau trapezium, dia punya formula untuk luas trapezium adalah 1/2 darab hasil tambah dua sisi selari 5 dan 12 ni, yang inilah. Darabkan dengan tinggi trapezium. Okay. So, kamu akan kira dia punya luas keratan rentas dulu yang ini ya. Yang ini. Ini adalah luas trapezium. Sebab keratan rentas dia trapezium. Okay, kemudian didarabkan dengan tinggi prisma. Tinggi dia adalah 15. Okey. Luas keratan rentas didarab dengan tinggi. Okey, itu isi padu. Okey, untuk silinder,
rumus bagi isi padu silinder, luas tapak didarab dengan tinggi. Okey, tapak untuk silinder ni adalah bentuk bulatan. Okey, kamu tahu macam mana mencari luas bulatan dalam Okey, luas bulatan adalah pi J kuasa 2. Okey, jadi luas tapak dia bulatan adalah pi J kuasa 2 didarabkan dengan tinggi. Ini adalah formula untuk silinder. Okey, contoh. Okey, ingat rumus silinder pi J kuasa 2 darab T, tinggi. Okey, luas tapak darab tinggi. Okey, untuk soalan ini dia sudah bagi luas. Area ni adalah luas, okey? Luas tapak. So, darabkan sahaja dengan tinggi. Okey, kalau dia sudah bagi luas, terus darab sajalah luas tapak darab tinggi. Kalau dia tidak bagi luas, masa tu yang kamu perlu carilah pi J kuasa 2. Macam contoh yang seterusnya. Okey, yang ini. Okey, isi padu silinder, luas tapak darab tinggi. Luas tapak. Tapak dia bulatan, so pi J kuasa 2. Jejari sudah diberi 1.4. Okey, jadi kita gantikan sahaja ke dalam rumus. Okey, pi dia adalah 22/7. 1.4 ni adalah jejari, 5 ni adalah tinggi silinder. Okey, guna kalkulator sahaja, kirakan dan dapat jawapan. Okey, piramid. Okay, isi padu bagi piramid adalah 1/3 darab luas tapak bagi piramid darab tinggi. Okey, ini luas tapak ni bergantung kepada bentuk piramid. Piramid kadang-kadang tapak dia ada segi 4 dan ada juga segi 3. Okey, bergantung pada tu piramid lah. Okey. Yang penting dia punya rumus 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, luas tapak ini ya, yang kuning ni. Okey, kita tengok contoh. Nah, itu tinggi. Belum bagi contoh pula. Ini kon, isi padu kon. Isi padu kon, okey, 1/3 sama macam piramid. 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Yang beza dia dengan piramid tadi, ini piramid. Okey, dia punya rumus sama. 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Tapi piramid dia punya tapak segi 4 atau segi 3. Dan kon dia punya tapak adalah bulatan. So, ini adalah formula untuk mencari isi padu kon. 1/3 darab pi J kuasa 2 darab T. Okey, yang ada modul yang cikgu sudah bagi, yang ini ni ada juga cikgu sudah print out, kamu boleh rujuk juga di dalam modul. Okey. Okey, contoh piramid, isi padu piramid. Okey, kita tahu formula untuk mencari isi padu piramid adalah 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, kalau kamu tengok ni piramid, dia punya tapak adalah bentuk segi 3. Okey. Bentuk segitiga dan dia sudah bagi sini yang ini base area, luas tapak. Dia sudah bagi luas tapak bagi piramid 37.8. Okay, jadi kamu sudah tahu isi padu piramid adalah 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Jadi gantikan sahajalah. 1/3 darab luas tapak sudah diberi dan tinggi dia adalah 12. Okay, calculate, kamu akan dapat jawapan. Okey, kon pula. Kon 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, luas tapak bagi kon adalah bulatan. Jadi ini adalah rumus bulatan. Okey, jadi gantikan ke dalam rumus. Sebab jejari sudah diberi, kemudian tinggi pun sudah diberi. Jadi gantikan sahaja ke dalam formula. Kamu kira dan dapat jawapan. Boleh rujuk buku teks juga, ada contoh diberi juga sana. Okey. Ini pula adalah sfera dan hemisfera. Okey, isi padu sfera 4/3 pi J kuasa 3. Okey, isi padu hemisfera 2/3 pi J kuasa 3. Jejari, okey, kamu sudah tahu kan jejari apa? Dari pusat bulatan pergi
lilitan yang ini. Oke, kita tengok contoh. Hitung isi padu sfera di bawah. Oke, gunakan pi 22/7. Oke, rumus isi padu sfera adalah 4/3 pi J kuasa 3. Nilai pi sudah diberi, nilai J jari pun sudah ada. Jadi gantikan ke dalam rumus, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan. Oke, yang ini pula hitung isi padu hemisfera. Oke, hemisfera pula 2/3. Jadi gantikan saja ke dalam rumus, jari dia 8.4. Oke, pi dia 22/7 dan dapat jawapan. Oke. Oke, bab 6 nih dia hanya bagaimana kamu menggunakan itu rumus sahaja. Rumus diberi dan macam mana kamu menggantikan nilai ke dalam rumus sahaja. Sebenarnya sangat senang, oke, sebab dia sudah bagi rumus kan, jadi kita ganti sajalah. Oke, yang seterusnya yang ini adalah gabungan, oke. Gabungan, kalau kamu tengok ni dia gabungan silinder dan juga hemisfera. Jadi bila bentuk yang bergabung begini, kamu kena cari satu-satu. Oke, mula-mula kita cari isi padu silinder. Oke, formula dia ini, pi J kuasa 2T, jari dia 12, tinggi dia 15. Oke, gantikan, kemudian dapatlah. Kemudian isi padu sfera, hemisfera, 2/3 pi J kuasa 3. Oke, gantikan juga sahaja ke dalam rumus. Oke. Dan dapat ini isi padu hemisfera. Jadi dia punya isi padu untuk keseluruhan bongkah, tambahkan sahaja. Oke, tambahkan isi padu silinder tambah isi padu hemisfera dan kamu dapat nilai isi padu keseluruhan bongkah. Oke. Oke, yang ada modul boleh rujuk modul balik. Dan kalau masih tidak faham, boleh ulang semula ni video, kamu tengok balik. Dan kalau masih juga tidak faham, boleh tanya cikgu. Oke, so itu sahaja pembelajaran hari ini, iaitu mengenai isi padu bentuk 3 dimensi. Oke, jumpa lagi. Terima kasih semua. Bye-bye.